Hello guys, welcome back to the segment. Nama aku Hafiz, dan kepada sesiapa yang masih belum subscribe to this particular channel, aku harap korang boleh tekan butang subscribe, dan kepada sesiapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. Sebelum kita mula, aku just nak remind kat korang yang kita dah available di Spotify, Apple Podcast dan also di Google Podcast. So korang boleh cari the segment podcast. Malam ni malam kisah seram subscriber, dan again is malam podcast. Okay, kita ada someone on the line, tapi sebelum tu kita layan the intro dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Alright guys, thank you so much for staying. Okay, kalau korang perasan ataupun kalau korang ingat beberapa malam podcast yang lepas, kita ada satu episod dengan satu Mamat ni. Mamat ni macam cool sikit. Dia sembang pun macam member-member. Kalau korang ingat, nama dia Boy. And sekarang Boy ada dalam talian sekarang. Okay, Assalamualaikum Boy. Waalaikumsalam. Apa khabar Hafiz? Macam tu lah Boy, kan? Sekarang pukul 12 malam Boy, kita tengah telefon ni. Tepat pukul 12 kau call kan? Kan, baru seram. So kau macam mana? Okay, aku okey, Alhamdulillah. Masih 26 tahun. Masih 26 Boy, nak cakap pasal umur 26 tahun tu kan, kita punya penonton-penonton ni pun pandai gak Boy. Bila kau cakap yang apa, yang zaman-zaman dulu, zaman telefon apa orang kata, telefon besar gabak apa balik benda, anjing. Telefon besar gabak ke apa benda yang kau cakap kan, Diorang start buat operation. Kalau Boy umur 26, zaman dulu mana ada telefon besar gabak kan. Kantoi Boy kat situ. Wah, bijak ada orang Bijak. Okey, bagus. Bijak babe. Okay, so basically the reason why aku call kau balik sekali ni, sebab kan aku tengok dekat komen apa video yang kita buat itu hari tu, ramai gila Boy minta part 2 kan. Ramai Boy. Aku tak tahu aku tak tahu kau baca ke tak, tapi ramai babe. Baca Kan? Aku baca lah sikit-sikit. Baca. Okey lah, not bad lah. Dah jadi macam artis Boy. Kalau aku rasa kalau kau buka channel YouTube ni, boleh letup ni Boy. Minta tolong tunjuk ajar kau lah. Boleh, tak ada hal. Okay, InsyaAllah. Okay Boy, so malam ni berapa cerita yang kau nak sajikan sebenarnya? Aku fikir dalam 3 cerita kot. 2 cerita tu pendek-pendek je. Lagi satu cerita tu aku bagi hardcore me lah. So maknanya yang 2 cerita tu kira orang kata makanan ringan lah, appetizer lah. Appetizer lah. Okay Boy, jom let's Pembuka go. selera. Pembuka selera. Okay, cantik. Boy nak bagi 2 cerita pembuka selera, dan yang ketiga adalah main course. Alright? Okay Boy, let's go. Okay, cerita pertama aku ni jadi masa aku darjah 1, darjah 2 macam tu lah. Okay, a little backstory. Aku dulu duduk rumah quarters sebab atuk aku masa dulu dia kerja dengan kerajaan Perak lah. Okay, and then dia beri quarters. Rumah ni dekat area Greentown, kalau orang Ipoh tahulah. Area Greentown dulu masa tu tak ada Greentown Mall, tak adalah business center, semua tak ada dulu. Itu semua macam kawasan-kawasan kampung, and banyak rumah quarters kerajaan kat situ. So ada satu rumah ni, dia depan flat HB nama dia. Flat hospital besar lah. Saya kata for hospital besar. So rumah ni
macam mana nak cakap, dia dibina pada tahun 60-an 50-an macam tu lah lebih kurang. Okay. So rumah ni tak ada apa sebenarnya, tapi dia macam ada creepy vibe lah situ. Dia macam agak creepy sikit. Dia macam mana nak cakap, dia kalau macam kau duduk sorang-sorang, kau tengah lepak kat bilik kau, tengah buat homework, tiba-tiba datang mengemang. Tapi dia tak muncul, tak adalah apa benda nampak-nampak, semua tak ada. Tapi dia ada perasaan tu. Even makcik aku pun cakap benda yang sama. So anyway, kita teruskan cerita pada hari kejadian lah. So hari tu aku tak ingat hari apa, tapi aku ingat all my cousin ada. Selalunya bila cousin-cousin ramai ni, selalunya hari perayaan, tapi aku tak ingat hari apa. So seperti biasa, diorang opah aku dengan atuk apa semua, diorang letak kami beramai-ramai kat dalam bilik aku lah. Bilik aku ni agak besar juga. So di bentang Toto, kami bergelimpangan lah dekat Toto tu, tidur sama-sama. Okay. And then pada malam tu, biasalah kalau macam ramai-ramai cousin ni, aktiviti favourite kita orang, cerita tu lah. Masing-masing share cerita masing-masing kat sekolah lah, kat itu lah, kat ini lah. And then keadaan gelap. Cuma lampu dapur je buka masa tu. And then kita tidur lah. Aku tidur ni, aku ada satu bantal busuk. Yes, aku ada satu bantal busuk. Pada zaman tu lah, pada okay, aku harap bantal busuk tu dia tak ada sampai sekarang lah Tak ada dah. Okay. Itu last lah. Okay. So bantal busuk aku ni macam bantal peluk, bantal panjang tu. And then ada bunjuk atas, bunjuk bawah. Kau tahu kan? Tahu. So bantal busuk aku ni, ialah ke mana-mana je aku bawa. Bantal kekabu lagi pun, memang lembik lah bantal tu. So pada malam tu aku tidur macam terlentang, and then bantal tu dekat atas aku. So tengah dia orang bercerita-cerita tu, aku macam tolak bantal tu tau. Tertolak ke atas dan bantal tu jatuh. Tapi disebabkan bantal tu lembik, dia hanya naik separuh je. So masa tengah bercerita tu, aku duk push bantal tu, push. Lepas tu cousin sebelah aku, dia cakap, "Boy, kalau bantal tu berdiri, kau nak buat apa doh?" Dia cakap. Okay. So aku pun macam tak adalah, takkanlah berdiri bantal lembik. Aku gelak-gelak kan dia. Elok lepas aku cakap benda tu, bantal tu berdiri, man. Bantal berdiri pula. Dia bukan masa sebelum tu dia separuh je naik, dia tu dia jatuh balik. Ini dia berdiri betul, and then tegak, tak jatuh-jatuh. Aduh. Dah lah, kebetulan bantal tu warna cerah, warna putih, warna kuning macam tu lah. Ya, sepupu aku yang sebelah tu, boy, apa tu boy. Yang lain, sepupu aku lain semua dah menangis, dah menjerit, dah berlari dah keluar bilik, dapatkan mak bapak dia orang. Yang aku tak tahu nak buat apa. Aku panik. Aku just pergi mampus ke, aku tendang bantal tu. Aku terus tarik selimut. Aku macam in fetal position. Aku nangis. Aku menangis gila-gila babi, you nangis. Yang sepupu aku lagi satu ni dah berlari dah sebelah aku ni. Pergi dapatkan tu, opah datang buka lampu. Apa hal tu? Tu cakap lah, ada bantal berdiri kan. Tu cakap, itulah aku dah suruh kau tidur kan tadi. Kau bercerita, bersembang, ambil kau. Lepas tu besoknya aku demam. Aku dengan sepupu aku yang sebelah ni, yang tegur ni, demam. 3 hari demam. Lama kau 3 hari. So bawa pergi berubat lah. Pergi ubat. And then orang yang tu dia cakap, dia tengok benda tu memang dah lama. Memang ada pun kat rumah tu. Dia tak nak. Dia macam tak suka lah aku macam cakap besar. Cakap tak ada apa-apa lah tu. Memang kena lah cerita dia malam tu. Elok pula bantal tu kau bunjut atas, bunjut bawah kan. Aduh. Memang macam gula-gula lah cerita dia. Aduh yai. Seram kalau macam tu kan. Masa tu pula kalau kena aku umur muda kan, baru darjah 1 darjah 2 kan. Tengah lepak-lepak, seram babe. So masa benda tu berdiri kan, berapa lama agak-agak benda tu berdiri? Lama ke ataupun dia berdiri sekejap lepas tu dia jatuh balik? Dia tak jatuh tau. Dia few second macam tu lah. Sebelum aku tendang, ada few second, dalam 5-6 seconds macam tu. Sebelum aku tendang benda tu, masa tu semua orang dah panik lah. Bila aku tendang benda tu, baru dia jatuh.
Tapi agak orang kata agak berani juga kau tendang benda tu kan. Aku panik bang. Tak tahu nak buat apa. Sebab itu first time aku terdedah dengan benda-benda macam ni lah. Opa aku pun tak ada cerita apa-apa hantu ke seram ke apa, tak ada. It's just that aku tak pernah nampak. Diorang duduk bercerita. Aku just bayangkan, tapi aku tak pernah nampak. So bila first benda tu jadi kat aku panik. Aku tak tahu nak buat apa. Aku nak berlari, tak boleh, nak apa tak boleh. Aku just froze. Apa benda yang aku boleh buat adalah tendang bantal tu, bye-bye. Bersilat lah aku sekejap menangis. So I learn my lesson lah. Lepas tu memang tak ada bantal busuk lah. So basically bantal busuk tu kau tak bawa sampai ke sekarang lah. Memang tak lah cerita dia. Even sekarang kalau ada bantal panjang tu pun aku tak boleh tidur sebab kan terbayang. Even kalau sebab benda tu jadi trauma aku. I see. Even ada bantal panjang ke apa benda kan, aku cakap tak ada. Buang bantal ni aku tak nak. Okay. Aku memang tak apa, aku tak kisah tidur yang bantal rectangle tu, bantal 4 segi tu. Bantal panjang tu aku tak nak. Memang tak boleh lah. Lama juga trauma tu kan, daripada zaman kecil kan, bila kena memang trauma sampai ke tua lah. Kau bayangkan tengah gelap, benda tu putih pula tu berdiri. Oh ya Allah. Tak tahu nak cakap apa lah. Alright, okay. Cun. So selesai lah cerita pertama. Alright, selesai cerita pertama. Okay, so sekarang orang kata pembuka mulut cerita kedua. Okay, cerita kedua ni jadi kat Ipoh juga. Masa ni aku kerja part time lebih kurang lah sebagai graphic designer dekat satu production house ni kat Ipoh. So production house ni macam mana dia dapat assignment untuk buat pitching dekat tourism Perak. So kita orang kena shoot beberapa tempat lokasi rekreasi kat Perak tu lah. Okay, aku dah kerja situ berapa lama? Berapa minggu lah, dalam sebulan ni tu, tak sampai sebulan pun. Sebelum tu diorang pergi shoot, diorang bertiga. Aku tak pergi sebab aku more on graphic design, more on graphic apa tu, dia punya animation ke apa benda, itu aku buat. Tapi on that day diorang dapat assignment pergi dekat satu gua dekat area Gopeng. Mana yang tahu tu tahulah kat mana. So dia punya kru lagi seorang ni tak dapat datang. Dia MC. So aku kena angkut sekali lah. Aku pun tak tahu apa function aku situ, tapi the director nak aku ikut. So okay fine, kita ikut lah. Kita dah ambil kebenaran, dah apa. It's just that kita orang tak tahu yang tempat tu tutup awal. Pukul 6 dah tutup. Okay. And kita orang sampai sana 5 suku. 5 suku ambil keluar-keluar barang semua, pergi dekat dia punya lebih kurang macam office lah, lebih kurang macam tu. Dah cakap bang, kalau abang nak shoot ni ambil makan selama kan. Nak tutup pukul 6, macam mana ni? Sudah satu hal. So aku punya director tu sembang lah dengan dia punya officer semua, sembang. Dapatlah masuk kelepasan. Masuk. Akan tetapi dia punya guide kena ikut. So kita orang pun okey lah, mula ke perjalanan. Dia ada 2 jalan tau masuk gua tu. Satu jalan yang agak adventure, maknanya kau kena redah sungai, redah air semualah. Adventure lah. Tapi sebab kita orang pakai selipar, memang tak prepare. Kita orang lalu ikut jalan yang proper ni lah. So kita pun jalan. So my director pun arah lah dia punya cameraman, shoot sana shoot sini apa semua. Aku tak ada buat apa. So aku berjalan seseorang. Aku nampak dia orang ni masih kat belakang aku. Okay. Dia ada satu macam sampai dekat ujung, dia ada macam satu bukaan tau, macam terowong. Terowong some sort lah lebih kurang. Memang cantik Fiz tempat tu. Serius aku cakap, itu antara banyak-banyak yang kita shoot apa semua, situ tempat paling cantik rasa aku. Dia macam terowong, and then dia ada macam walkway tau. Walkway tu dia buat pakai simen. Okay, the whole terowong tu lah. And then tepi-tepi terowong tu macam ada sungai kecil. Okay. And then lampu shoot daripada bawah. Tu nampak tempat tu macam lawa gila kan. Stalagmite, stalactite semua kiri kanan kan. So okay, aku naik tangga.
Aku naik tangga, dah sampai half tangga. Dia kena naik tangga untuk ke bukaan gua tu lah. Terowong tu. Aku perasan dekat bawah, dia orang ikut aku. Yang kru and then the guide pun ikut. Okay, tak apalah. Aku jalan. Dengar bunyi kaki tau. Tungtang. Sebab tangga tu buat daripada besi. Tu naik tungtang. Aku sampai situ. Aku dah tak pandang belakang. Aku just tengok lah tempat tu memang lawa. Tengok kiri kanan apa semua. Jalan. And then dia punya terowong dia macam mana? Dia macam bentuk L lah lebih kurang. Okay. Dia macam ujung sekali. Lepas tu kau akan belok ke kiri. Kau akan belok ke kiri. And then bila sampai dalam berapa langkah, aku rasa dalam 10 meter macam tu lah. And then dia macam ada satu bukaan lagi. Di situ dia orang letak macam no entry. So aku dah sampai ujung. And then aku dah jenguk kat tempat no entry tu. Bila sampai aku tu, aku dengar orang panggil kat belakang. Boy. Aku toleh belakang tak ada orang. Sebab dia macam corner kan. So aku expect kan dekat situ lah, dekat tepi corner tu lah dia orang panggil aku. So aku pun jalan. Aku sampai dekat cornering tu. Aku tengok tak ada orang. Baik. Tak. Sebab kalau macam, aku tak tahulah, maybe gua lah kot, maybe orang daripada luar panggil aku boleh dengar. Tapi bunyi dia macam dekat tu. Bunyi dia macam dekat balik selekoh tu je. Bunyi dia. Tu macam, okay tak apa. Aku jalan nak cari dia orang lah. Jalan sampailah ke bukan terowong ni. Aku nampak dia orang kat bawah tu. Dia orang tak naik atas lagi. Dia orang tengah shoot dekat bawah tu. Aku cakap, okey lah, aku cuba bersangka baik lah. Mungkin dia orang dah naik, lepas tu dia orang turun balik. Sebab nak ambil shot lagi kat bawah. Tak apalah. Aku dengar lagi boy. Dekat belakang aku pula kali ni. Orang panggil, boy. Siapa pula panggil aku? Sebab yang kita orang masuk 4 orang. Guide, aku punya cameraman, aku punya director, dengan guide, dengan aku 4 orang. So 3 orang dah kat bawah. Aku seorang kat atas. Siapa panggil kat belakang aku? Time ni aku dah mula meremang. Okay fine, aku pandang ke belakang. Toleh ke belakang. Aku tak nyawak lagi. Aku toleh ke belakang. Aku nampak bayang-bayang dekat balik macam stalactite tu lah. Dia macam nampak kelibat tau. Dia macam keluar masuk. Oh siap. Okay, ni dah lain macam. Dia dah lain. Aku turun. Aku pergi dapatkan dia orang lah. Aku pergi dapatkan dia orang apa semua. Muka aku dah pucat kan. Aku cakap, aku dah balik. Lepas tu cakap, alah, relax lah boy, kejap, one shot lagi, kita ambil ke atas. Lepas tu si guide ni, dia dah pandang aku lain macam dah. Dia pegang bahu aku. Okey ke? Okey. Lepas tu dia cakap dengan director, dengan aku punya cameraman ni, tak apa, kau naik lah, aku duduk dengan budak ni. Aku tunggu dengan budak ni. So aku pun tunggulah dengan guide ni. Guide ni cakap, tak apa, tak ada benda lah. Dia tak kacau dia cakap. Macam tahu je Mamat ni kan. Okay, fine. Aku pun duduk diam. Ya, lepas tu dia orang dah habis shot apa semua, dia orang turun. So kita orang pun jalanlah keluar balik gua tu. Keluar balik, dah sampai kat luar tu ada macam kedai kopi lebih kurang lah. Kedai kopi dah tutup masa tu. Dia orang tengah kemas-kemas barang nak tutup kedai. So kita orang pun duduk situ kejap. Lepas tu guide ni tanya, kau okey ke? Okey lah. Tadi asal muka kau pucat. Memang dia nampak muka aku pucat. Aku tak perasan. Dia cakap, tak ada apa kan. Ada apa-apa jadi kat dalam ke? Aku dah mula cuak. Macam mana dia tahu kan? So aku pun cerita. Dia cakap, tak ada apa tu. Dia nak kenalan je kak. Dia nak kenal. Sudah, apa halah nak kenal dengan aku. Masa tu aku tak ada awet. Kenapa lah awet tak nak kenal dengan aku? Benda tu lah pula nak kenal dengan aku. Handsome sangat ni boy. Tak nak lah aku. Itu lagi satu, masa kita orang nak keluar tu, dia cakap, okay, duduk depan aku. Mana director aku punya kru kat depan. Dia paling belakang. Aku dekat depan dia. Dia cakap, duduk kat depan aku, kau jangan pergi mana-mana. Kau jalan, aku akan jalan. Dia cakap macam tu tau.
So bila kat luar tu dia cakap benda tu tak ikut kau sebab aku dah ni lah, aku dah pesan apa semua. Cakap dunia korang lain, beza apa semua. So dia tak kacau kau lah, jangan risau cakap. Cuma balik ni basuh kaki, buka baju, terus mandi cakap. Kan jangan apa tu, jangan duk lepak-lepak tengok TV lah apa semua, jangan cakap. Oh yelah. Masa kita orang keluar tu dah pukul 7 lebih, 7 suku ni tu kot. Oi, maghrib lah tu. Maghrib lah tu. Dia cakap balik dia cakap. Jangan bawa apa dah, kau balik. Itulah dia cerita kedua aku. Tapi cerita kedua kau ni, aku yang paling aku berdebar sikit masa kau cerita ni, yang masa kau pandang belakang tu tapi dia macam main sorok-sorok. Dia macam keluarkan kepala dia masukkan balik. Dia keluarkan kepala dia masuk balik. Itu memang tak best, babe. Kalau aku tengah cerita pun belum aku naik, babe. Aku tak tahu kalau korang nampak ke tak, guys, tapi memang belum aku naik kan. Alah, malam ni aku tak pakai jaket lah. Sebab itulah dia macam ni kan. You know, interesting fact about Goosebumps. Aku ada baca somewhere lah over the internet lah. Ada, aku tak ingat sama ada Cambridge atau Harvard yang buat study about Goosebumps. Dia cakap Goosebumps ni lebih kurang macam mana body kita, badan kita, bila dia sense danger, dia bagi warning system. Dia bagi warning. Kau ni jangan buat hal lah, boy. Kau jangan tak kelakar, brother kan. Sekarang dah pukul 12.25 malam kau tu. So kalau aku Goosebumps ni, so you are telling me yang aku punya body tengah sense danger, sebab tu dia dulu rumah dia naik Tak tahulah. Kau cerita nombor 3 pun kau tak keluarkan lagi ni, boy. Kau sepatutnya bagi tahu aku benda ni lepas cerita ketiga kau habis. Kau faham tak? Tak ada, aku saja share dengan kau dan kau penonton, dengan korang kau biasa subscribers. Tak ada apa. Lupakan. Dia nak share boleh, boy, tak ada hal nak share lepas cerita ketiga, boy. Oh ya ke? Okay lah. Alright. Okay guys, jom kita continue ke cerita ketiga. Okay, menurut kata boy, cerita ketiga ni adalah dia punya main course, makanan utama dia. Alright. Okay, jom boy, cerita ketiga. Okay, cerita ni berlaku masa aku duduk rumah sewa dekat Ipoh juga. Okay. Tapi benda tu mengikut balik. Okay, dia cerita dia macam ni. Masa start tu aku dengan aku punya colleague, aku punya rakan sekerja lah, aku punya colleague, kita orang secara kebetulan cuti pada hari yang sama. Okay, pada hari tu hari weekdays lah. So kita orang pun macam plan ni lah, nak pergi mana, nak pergi Kelah lah, pergi tu lah, pergi ni lah apa semua. Aku suggest satu tempat ni dekat area, dia waterfall dekat area Simpang Pulai. Pada masa tu tempat tu tak famous lagi. Tempat tu memang tak diketahui ramai lah. Maknanya aku found out tempat tu masa aku buat shoot yang untuk tourism Perak ni. So aku share lah dengan budak-budak ni. Okay, cantik, semua nak pergi. Dalam kita orang berempat masa tu. So hari yang aku tak ingat hari apa, tapi hari weekdays lah, kita orang plan hari tu dalam pukul 12 tu sepatutnya dia orang datang. Tetapi biasalah sembang itu haiwan boleh terbang lah cerita dia. So pukul 3 baru dia orang sampai rumah aku, dia orang pick up aku. Planningnya 4 orang, tapi akhirnya jadi berlima sebab seorang daripada colleague aku ni bawa awek dia. So okay lah, fine lah, tak apalah. Kita orang pergi semua sampai tu dalam pukul 4 lebih. Sampai pukul 4 lebih, and then kita orang parking, and then kita orang keluar apa semua. Dia punya waterfall ni, maknanya kita sampai dekat parking tu, dia punya sungai tau. Kita kena menapak lagi dalam, I don't know, dalam 200 meter ke atas untuk pergi ke tempat tu. So kita orang pun keluar, pergilah menapak dekat, menyusuri sungai tu lah. Sampai atas, memang lawa tempat tu, Fiz. Dia macam mana aku describe tempat tu, dia macam empangan, empangan batu tu, and then dia bentuk macam curve tau. Dia macam crescent tu, bentuk curve. Okay. And then ada batu sungai besar-besar tepi-tepi. And then air
terjun dia akan melimpah dekat dam tu. Oh, okey, faham. Lepas tu air terjun pun daripada tepi tu, daripada batu-batu tu lah. Tempat dia memang lawa, memang cantik, and then tempat kita orang nak mandi pun memang tak ada batu. So dalam paras bahu rasanya. Oh, dalam juga So tu. memang best lah kita nak best lah kita nak terjun tiruk ke, nak apa ke, memang seronok lah tu. So bila nampak tempat macam tu, semua pun seronok lah nak mandi. Pompang mandi. Sampailah pukul 6.30. 6.30, 6 suku macam tu lah. So kita orang pun macam okey lah, tak apalah, jom kita lagi satu specialty tempat ni adalah dekat bawah tempat kita orang parking tu. Okay, tepi betul-betul tepi sungai tu ada kolam air panas. Orang kampung buat kat situ. Okey. So kita orang boleh rendam kaki ke apa benda ke, rendam badan ke, kat situ lah. So pukul 6.30 tu kita orang kemas nak pergi ke rendam badan kat air panas lah. Tiba-tiba terbau macam mana cakap, bau longkang. Bau masam, bau busuk. Bau busuk, kau tahu macam bau paya, air stagnant, all the bacteria, bau macam tu. So a bit like bau kentut lah kot. Okay. And then si awek ni bergurau-gurau dengan boyfriend lah. You kentut macam aku. Yalah, aku dengan budak-budak lain semua universal kot. Kau dekat dalam hutan, kau bau-bau, kau nampak, kau apa benda pun jangan tegur. Betul. Kau buat bodoh je. Bodoh lah kan. Even dah pukul 6.30 dekat dalam hutan, confirm lah dah mendung, dah nampak macam nak maghrib kan. So yang dia ni bodoh gurau-gurau, bukan I lah, you lah kentut. Lepas tu right after dia cakap macam tu, semua bau a whiff tau. Dia macam sekali lalu je bau bangkai. Masa tu aku dah meremang. Semua dah terdiam. Macam okay, jom semua jom. So semua pun berangkat lah, masing-masing tengah cuak tu. Semua diam lah dalam perjalanan nak hiking ke bawah tu. So bila sampai dekat tempat air panas tu, semua dah lupa diri dah. Dah tak ingat dah benda yang takut tu. Semua rendam kaki lah, apa semua lah, apa semua. And then satu tip untuk mandi air panas, kau rendam kaki je, jangan rendam satu badan. Kalau kau rendam satu badan, memang kau ngantuk, tak ingat dunia. Walaupun aku sedar benda tu jangan buat, tapi aku pergi rendam badan. Aku pun rendam lah badan. Seronok, selesa apa semua. Member aku seorang pun rendam badan. Okey lah, yelah, sebab aku pun fikir sebab aku tak drive kan. Okey lah, dah settle apa semua. Kita bangun dah nak bergegas balik lah pada masa tu. So dalam dekat pukul 7 masa tu. 7 lebih sikit lah. So kita orang pun siap-siap apa semua dan balik. Diorang hantar aku first sebab rumah aku tu dengan rumah-rumah diorang, aku paling dekat. Aku paling dekat daripada waterfall ni lah. So diorang drop aku dulu. So aku pun naik lah sampai dalam 7.30 macam tu kot. So sampai naik apa semua, aku punya housemate tak ada lagi, tak balik kerja. Rumah gelap. So aku membuka pintu, tak ada apa benda. Aku buka baju, pasang fan, aku terus aku terus landing dekat sofa. Maghrib tu. Bukan nak solat maghrib. Memang tak ingat dunia. Memang terlajak lah cerita dia kan. So aku pun baring kat sofa tu, tengah seronok dengan buka baju, dengan fan, dengan sejuk tu kan. Tapi rumah gelap masa tu. So aku pun baru nak terlelap, tiba-tiba aku dengar pintu toilet aku terbuka. Pintu toilet aku ni macam zinc yang wavy tu. Yang berombak zinc tu. Kita orang repair sebab pintu original dia dah terkopak. So kita orang repair jadi pintu zinc tu lah. So bila pintu tu bergerak, berbunyi tau. Bunyi macam tu. Aku pun mata masih tutup ni, aku macam tak ada orang, takkanlah bilik aku kan. Tak apalah, orang sebelah kot. Tak apa, aku buat tak reti. Aku try untuk tidur. And then tiba-tiba bunyi macam orang serik kaki dekat lantai tau. Yes. Macam tu. Lagi sekali aku macam
Takkanlah dah rumah kan, maybe orang sebelah. Sebab rumah aku ni macam rumah kos rendah. So whatever happen dekat rumah sebelah pun kita orang boleh dengar. So aku dalam hati pun macam alah, rumah sebelah ni tak ada benda lah. Aku pun tidur. Tidur. Aku baru nak terlelap tiba-tiba aku terasa macam something brush against my, sebab aku tidur mengiring. Brush against my apa tu, shoulder dengan tangan. Serap sekali je. Laju tu. Aku macam lipas kot. So aku pun tepis, tak ada apa-apa. Aku kalih ke sebelah lagi satu. Mana tadi aku tidur mengiring facing ke apa tu, TV. Okay. And then my back facing tempat sandar sofa tu lah. And then sekarang aku facing the other way. Makna muka aku facing tempat sandar sofa tu. Belakang aku facing TV lah cerita dia. Lah baru dah terlelap. Lagi sekali benda tu brush off aku punya shoulder dengan tangan. Aku ambil tangan aku cuba nak tepis lah. Takut lipas ke apa kan. Yalah. Tak ada apa-apa. Okay, fine. Lagi sekali benda tu brush off. Aku kali ni aku tepis, aku terasa something. Kau nak tahu apa aku terasa? Mana? Rambut bai. Aduh. Ui, pergi meremang aku tu. Pada masa tu aku memang mata aku terbeliak, tapi aku tak boleh move. Aku takut nak tengok. So bila aku dah tertepis benda tu, tangan aku macam aku tarik tangan aku. Aku macam in fetal position. Aku menggigil bai. At the same time rambut tu masih atas bawah kat aku. Masa tu aku punya panik, ya Allah ya Tuhanku, aku tak tahu nak cakap apa benda aku baca pun aku memang tak keluar lah. Dengan doa makan, doa mandi wajib, semua keluar pun dah tak jadi apa dah masa tu. Aku punya panik punya cuak tu. So benda tu masih pun. Lepas tu bila aku dah macam dah bertenang sikit, aku cuba baca ayatul kursi, cuba baca 3 kul apa semua kan. Lepas tu dia stop. Dia rambut tu macam atas bawah. Lepas tu tiba-tiba dia stop kat tengah. Dia stop kat tengah. Lepas tu makin lama macam mana aku nak describe. Okay, apa yang aku imagine dalam kepala otak, sebab aku tak nampak. Apa yang aku imagine dalam kepala otak is that dia, masa aku tengah tidur kat depan dia, dia tengah membongkokkan badan, tengok aku. Atas bawah. And then pada masa dia stop tu, dia macam kebawahkan lagi badan dia. So aku, my whole hand boleh rasa dia punya hair tau. Macam tadi rasa dia punya hujungnya kan, ni tak ada. Dia rasa macam berat hair tu, rambut tu. So aku pun macam apa benda aku nak buat ni, tiba-tiba aku rasa macam angin. Dia macam daripada bawah tu ke atas. Dia zup macam tu je. Aku try lah dalam berapa second macam tu lah. Aku try untuk, yelah rambut tu dah tak ada dah. Perasaan rambut tu dah tak ada dah. Aku cubalah usik aku punya ni lah. Aku cuba brush off aku punya shoulder dengan tangan ni. Kau tahu apa? Pasir bai. Pasir. Tangan aku berpasir. Aku punya shoulder ni berpasir. Macam apa dia berabuk berpasir ni apa semua kan. Aku dah macam ya Allah ya Tuhan ku, tolong selamat aku. Dalam mulut aku boleh cakap ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Serius aku cakap. Memang cuak. Tak tahu nak cakap apa lah. Lepas tu lama jugalah dalam, aku rasa dah 15 minit juga aku dalam keadaan macam tu. Aku dah nak menangis dah masa tu. Aku tak tahu nak buat apa. Lepas tu lama lepas tu macam aku dah gain my confidence back. Macam dah tak apa-apa, nak takut sangat. Aku cuba untuk toleh ke arah tu. Alhamdulillah tak ada apa-apa. Tapi rumah masih gelap lagi masa tu. Rumah masih gelap. Tu aku cuba duduk aku tengok keliling rumah tu. Okey, alhamdulillah tak ada apa-apa. Aku terus berlari. Aku buka semua lampu rumah. Dengan bilik, dengan toilet, dengan dapur, semua aku buka. Aku duduk kat sofa. Okey, apa benda aku nak buat ni? Apa benda lagi aku nak buat ni?
Last lah aku capai baju. Aku tak capai baju. Aku just keluar rumah. Aku just turun bawah. Dan aku turun tangga ke bawah. Dekat bawah kita orang punya flat ni ada macam studio jamming member aku. Aku duduk situ. Aku ambil tarik kerusi plastik tu, aku duduk. So mamat yang jaga tu member aku, dia cakap, kau pasal apa kan? Tak pakai baju ni semua. Dia cakap, tak boleh. Apa benda tak boleh? Aku dah diam aku cakap. Aku duduk situ. Sampai pukul 11 member aku balik, barulah aku berani nak naik atas. Aku naik atas, member aku ngamuk lah. Pahal kau ni tak tutup lampu semua, berapa lama kau tak tutup lampu? Ya tu. Itu aku cakap tak apa. Esok cerita. So malam tu aku tak tidur. Ya, of course tak tidur lah. Aku tidur. Kan? Aku siap ketuk bilik. Sebab aku selalunya tidur seorang. Ada 2 bilik. Aku satu bilik, dia satu bilik lah. Aku ketuk pintu bilik dia. Tolong aku nak tidur dengan kau. Tolong aku nak tidur dengan kau. Mesti dia cakap kau ni buang terbiat agaknya. Tolong aku nak tidur dengan kau. Mata aku dah merah. Memang aku nak menangis masa tu. Serius aku boleh takut kan. Tolong aku nak tidur dengan kau. So tidur katil apa tu, queen bed tu, tidurlah berdua. Alah macam orang awet lah pula. So tidurlah berdua sampailah besok pagi. Bila besok pagi aku bercerita apa semua dengan housemate aku semua, barulah dia faham. Tak apalah, tak kisahlah. Aku pergilah kerja. Pergi kerja, aku dapat tahu cerita. Awet yang tegur lagi teruk kena daripada aku. Sudah. Sampai kena rasuk. Sampai histeria. Bawa pergi berubat lah cerita dia. Yang boyfriend dia ambil half day hari tu, pergi settlekan dengan girlfriend dia lah. Ni gara-gara salah tegur ni gara-gara salah tegur. Kali dah hutan mulut tu jangan bersembang. Jangan cerita macam-macam jangan cerita macam-macam. Kau nampak ke, kau rasa ke, kau bau ke, apa saja kat dalam hutan. Buat tak tahu, buat bodoh kau belai dari situ kan. Settle cerita. Betul. Dia tak kacau kau. Betul. Tapi boy, yang cerita nombor ketiga kau ni, aku paling orang kata tak boleh nak imagine Sebenarnya masa kau bercerita tadi tu, aku masih tengah imagine kau tu. Aku tengah imagine yang part yang kau kata yang kau tengah duduk dalam keadaan macam keadaan baby lah tu kan. Kau tengah duduk macam tu, baring. Lepas tu benda rambut tu duk main dekat badan kau kan. Tapi benda tu dalam keadaan membongkok kan, dengan rambut panjang kan. Seolah-olah macam tengah rukuk itulah dia. Aku tak tahulah apa benda. Tapi few days after that, jumpalah member aku ni yang apa tu, boyfriend yang mulut celupar Aku tanyalah apa benda yang kacau semua ni. Rupanya Fatimah Rocker. So basically dia. Berkemungkinan orang yang sama lah yang kacau kau tu kan. Aku tak tahulah. Sebab kau pun tak nampak. Sebab kau pun tak nampak benda-benda macam ni kita tak boleh nak apply logik macam kena kat aku, lepas tu kena kat dia pula dalam masa yang sama. Boleh ke apa semua? Kita tak boleh apply macam tu tau. Kita tak faham benda-benda gaib ni, macam mana dia orang berfungsi, macam mana dia orang punya, dia boleh operate apa semua. Kita just buat tak tahu lah, buat bodoh lah. Yalah. Itu je lah apa yang kita boleh buat. Betul. Boleh tahan cerita kau. Itulah pesan aku. Masuk hutan, jangan mulut tu jaga. Jangan celupar. Betul. Terbaik kau yang cerita. Apa orang kata betul-betul kau bagi first and second part memang bagi appetizer dulu kan. Part nombor 3 ni dia bagi main dish terus. Main dish dengan dessert dia siap. Ada.
Ada lagi masa zaman aku bawa Grab lah, apa benda ada je. Ada Tapi lagi. tak apalah. Oh. InsyaAllah nantilah Guys, kita mana tu ada rezeki, insyaAllah. Boy kata dia ada lagi cerita, sebab Boy pun dia kata dia pernah bawa Grab tapi mungkin dia nak ceritakan cerita-cerita daripada Grab punya section pula. Tapi kalau korang nak lagi Boy cerita, why don't korang komen dekat bawah, cakap Boy kami nak part 3. Korang komen kat bawah. Okay Boy, sebelum kita gerak, do you have anything to say to your fans? Aku nak kena cakap to your fans, okay? Sebab kau dah ada kau punya fan base ni sekarang ni. Boleh buat t-shirt? Boleh. Tak dah boleh buat t-shirt. Boleh. Kami sayang Boy. Macam tu. Tak payahlah, geli aku. So, apa benda aku nak pasal, just keep safe lah. Keep safe. Jangan mulut tu jangan celupar. And then benda-benda gaib ni kita jangan mencabar atau nak pergi cari ke nak apa ke, tak payah. Right. Kita just aku pernah tengok satu ceramah dia cakap kalau benda-benda macam ni pada mereka yang mencari lah pergi. Bukan aku cakap apa-apa, minta maaf kalau ada yang offended ke apa ke. Aku cakap apa benda yang Ustaz cakap pergi mencari benda-benda ni semua adalah haram sebenarnya. Okay. Sebab pada diorang, pada yalah jin-jin apa semua ni, untuk diorang memperkenalkan diri, memunculkan diri adalah haram bagi diorang. So kalau macam kita pergi mencari pun benda ni adalah haram bagi kita, sebab dua alam berbeza kan. I see. So dekat sini aku just nak bagi tahu, berhati-hatilah. Pakai pelindung diri, 3 kul tu elok amalkan, ayatul kursi apa semua. Jangan mencarilah benda ni. Itu je aku cakap. And then lagi satu, Hafiz, congratulations on your 10k sub. Alhamdulillah, terima kasih Boy. Kan, aku pun tak sangka lah Boy. I'm proud of you. Kan, thank you so much. Kan, itu semua berkat sokongan daripada engkau, berkat sokongan daripada all the viewers, the subscriber yang penonton sekarang ni, diorang support the segment. Terima kasih so much guys for that. Okay guys, kepada sesiapa yang nak ingin share cerita seram dengan kita orang, korang boleh email kat kami. Korang boleh email kat kita orang at hellosegment@gmail.com, ataupun korang boleh DM Instagram at hellosegment. And kita orang ada platform yang terbaru, iaitu The Segment Discord. Okay, The Segment Discord ni guys is basically a platform untuk korang have a real time chatting dengan aku, real time chatting dengan subscriber lain juga. Okay, aku akan tinggalkan link dekat bawah macam mana korang boleh join. Okay, so guys, itu saja untuk malam ni guys. Okay, hopefully kita dapat jumpa Boy lagi, ataupun kita dapat dengarkan lagi cerita daripada Boy untuk part ketiga, insyaAllah. Nanti kita set time lagi Boy, tengok macam mana. InsyaAllah. Alright. Boleh. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe to The Segment, and kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.